Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam Fokus Minggu Depan. Sebelum kita menganalisa dengan lebih mendalam berhubung beberapa topik utama yang akan menjadi tumpuan pada minggu akan datang, ikuti rangkuman agenda di Astro Awani untuk minggu depan. Pada jam ini kita akan fokus kepada persiapan terakhir masyarakat Islam berbaki hanya beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan. Tetapi sebelum kita nak bergerak ke hadapan fokus untuk minggu akan datang, penting juga untuk kita lihat perkembangan pada minggu ini dan rentetan daripada itu apa kesannya dalam hari-hari akan datang. Dan hari ini kita lihat laporan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengumumkan bahawa hanya 3 lokasi dibenarkan untuk badan bukan kerajaan, NGO, kumpulan ataupun individu yang berhajat untuk mengagihkan makanan kepada golongan miskin serta gelandangan di ibu negara sempena bulan Ramadan ini. Dalam satu kenyataan, DBKL memperincikan 3 lokasi berkenaan adalah pertama, Pusat Transit Gelandangan Jalan Pahang, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Jalan Chow Kit. Selain 3 lokasi itu, NGO atau individu berkenaan tidak dibenarkan mengedarkan sumbangan di sekitar ibu kota tanpa kebenaran DBKL dan tindakan boleh dikenakan sekiranya gagal dipatuhi. Ia bagi memastikan SOP yang ditetapkan MKN dan juga KKM Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi pihak yang terlibat. Dan tambah kenyataan itu, aktiviti sumbangan dan pengagihan makanan sempena bulan Ramadan yang dijalankan tanpa kawal selia DBKL sebelum ini menimbulkan masalah lambakan sumbangan yang menyumbang kepada pembaziran dan juga kekotoran. Katanya aktiviti pengagihan makanan itu kelihatan tidak dapat dikawal terutamanya pada bulan Ramadan. Dan bagaimana langkah DBKL ini sebenarnya diterima oleh pihak NGO sendiri yang berada on the ground melihat realiti pengagihan makanan ini. Apa cara terbaik untuk memastikan pengagihan makanan dan sumbangan terkawal, terutamanya dalam memastikan keselamatan golongan miskin dan gelandangan. Dan kita juga ingin melihat secara lebih meluas isu lambakan sumbangan yang berlaku berulang kali terutamanya pada bulan Ramadan ini. Dan untuk mengulas lanjut, kita terus saja bersama dengan Datuk Munirah Abdul Hamid, pengasas Pertiwi Soup Kitchen. Terima kasih Datuk Munirah bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Apa reaksi awal Datuk Munirah terhadap rancangan DBKL untuk streamline pengagihan makanan ini kepada golongan miskin hanya kepada 3 lokasi yang ditetapkan? Terima kasih kerana sudi jemput saya. Saya rasa kita mesti sokong usaha ini sebab kita telah melihat pembaziran yang sangat menyedihkan apabila seseorang menerima lebih 20 atau 30 bungkusan makanan yang memang tak disentuh langsung. Lagipun keselamatan sekarang ni kita mesti mengatasi keselamatan semua. Jadi saya rasa cubalah, marilah kita bersama-sama cuba kolaborasi supaya lebih teratur. Jadi rancangan DBKL ini untuk menetapkan hanya 3 lokasi saja dan lebih streamline, ada lebih banyak ruang untuk dikawal selia oleh DBKL. Bagaimana ini diterima oleh bukan saja Pertiwi Soup Kitchen tetapi NGO dan Soup Kitchen lain? Adakah mereka juga berkongsi pandangan yang sama? DBKL telah menjemput NGO yang regular untuk bersyuarat dan memberitahu cadangan mereka ini. Jadi kita semua pun sambut kata tak apa. Walaupun kita kena adjust kita punya operation supaya sesuai dengan cadangan DBKL. Tapi kita akan cuba. Yang ada juga yang ad hoc group yang belum tahu dan pertama kali dengar hanya hari ini. Saya rasa memang mungkin mengejutkan mereka, tapi kita cuba kalau kita memang pentingkan
keselamatan, terutama sekali budak-budak yang selalu berkeliaran di tepi jalan. Janganlah mereka menunggu dan berlari-lari di tepi jalan dan tunggu sehingga lewat malam, sehingga awal pagi untuk menerima benda-benda yang memang tak diperlukan pun. Jadi kalau kita pentingkan mereka, kita perlu fikirlah apa yang lebih sesuai. Saya rasa janganlah kita fikir diri kita sendiri, apa yang nampak elok dari segi social media. Kita fikir pula dari segi keselamatan diorang. Dan Datuk Munirah, antara individu dan juga Pertiwi Soup Kitchen antara pertubuhan yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam aktiviti kegiatan Soup Kitchen ini, sumbangan kepada golongan miskin. Bagaimana sebenarnya realiti pengagihan makanan dan sumbangan kepada golongan miskin on the ground? Seperti yang dikatakan di BKL, isu lambakan sumbangan ini, bagaimana Datuk melihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini memang meningkat isu sumbangan yang berlambak ini, terutamanya dalam bulan Ramadan. Bagaimana sebenarnya realitinya? Realitinya begitulah. Tahun dah tak ada sebab MCO kan. Tak ada siapa langsung, tak ada pembaziran, semuanya terkawal. Mereka semua dapat makanan elok, diambil dengan cara elok. Tapi tahun ni sebab dah CMCO, dah orang boleh keluar. Jadi kita takut timbul balik macam tahun-tahun yang sebelum ni, di mana, yalah macam kita kata kan, nampak kadang-kadang tu satu kereta datang, pagi belum-belonggo, dia pergi aja, next group datang. Satu malam mungkin dalam 20 group. Saya kalau semua bagi banyak, siapalah boleh makan banyak. Memang ditinggalkan begitu saja. Hadiah-hadiah pun bukan diambil semua balik. Dijual, ada middleman pula di situ. Jadi kita kadang-kadang dijual hanya cukup tambang, Grab balik ke flat masing-masing di manakah di Ulu Langat ke, di Ceras ke, di mana ke. Itulah situasi yang sebenar. Dan selain daripada isu pembaziran dan isu kekotoran, saya juga difahamkan banyak sindiket yang mula muncul pada Ramadan ini kerana sumbangan wang kepada golongan miskin di ibu negara berlipat ganda pada bulan ini. Boleh Datuk kongsikan sedikit tentang isu sindiket ini dan bagaimana kita nak atasinya? Tak tahu saya macam mana, tapi memang menjelang Syawal nanti mulalah ada individu yang nak memberi zakat dengan sendiri. Dia orang tak nak melalui pejabat zakat, jadi nak bagi zakat kepada orang yang memerlukan. Apa yang mereka tak tahu adalah kadang-kadang orang tu tak terima pun. Yang terima sindiket dia yang kontrol, ada bawa kanak-kanak dia bagaimana pun tak tahulah. Jadi caranya tu kita tengok, ni bukan macam negeri Malaysia, ni macam mana pula perangai macam tu ni. Jadi yang akhirnya yang mereka yang menerima tak banyak, yang sindiket yang dapat. Jadi kita pun kena macam mana nak menasihati masyarakat, jangan bagi macam tu. Ada cara, mungkin carilah nama-nama mereka yang layak untuk menerima zakat dan bagi kepada mereka, bukan cara di tepi jalan. Datuk, kita tahu masyarakat Malaysia ni ramai yang sangat pemurah, terutamanya pada bulan Ramadan dan juga menjelang musim perayaan ini. Apa mungkin nasihat yang Datuk boleh sampaikan kepada mereka selain daripada membuat sedikit due diligence, siapa kita nak salurkan bantuan ini, apa agensi yang boleh dipercayai, tetapi selain itu nasihat untuk kita juga dalam masa yang sama lebih berhati-hati pada bulan Ramadan ini dan juga bagaimana untuk kita aturkan dengan secara lebih teratur dan strategik sumbangan yang berlipat ganda pada bulan ini? Inilah usaha di BKL untuk menggalakkan semua untuk kolaborasi dan memberi apa yang benar-benar diperlukan, bukan apa yang kita fikir diperlukan. Kalau bagi nasi dan lauk, banyak manalah orang tu boleh makan. Lagi pula bila dah mereka terima tu kadang-kadang pasti dan tak boleh dimakan pun. Jadi kita perlu juga faham apa yang sebenarnya mereka memerlukan, bukan apa yang kita fikir mereka memerlukan. Ya, kita tahu bila kita nak ambil video dan nak viral tu memang nampak seronok bila orang berebut. Tapi sekarang ni yang tu pun tak selamat. Fikir jugalah dari segi keselamatan semua. Jangan kita nak seronok apa yang nampak bagus untuk social media saja. Kita kena fikir semua tu. Tak apa, kalau kita tak nampak pun tak apa. Allah tahu kan. Jadi kita bagi, kalau macam nak collaborate dengan NGO lain, kita beralah. Macam kita kalau tahu
saya per-TV kita sambung kalau tak ada orang lain nak bagi. Kalau ada orang lain, kita undur. Biar dia orang yang bagi apa yang laut. Tapi kita mesti juga tahu apa yang benar-benar diperlukan. Jangan bagi saja dari segi apa yang kita fikir diperlukan. Sebab benda itu kalau dia tak nak, memang dijual. Ada middleman duk tunggu pun. Itu semua kita kena betul-betul fikir dan plan properly lah. Menarik apabila Datuk highlight tentang apa yang kita lihat berlaku ketika segelintir masyarakat take part ataupun sertai dalam menyalurkan bantuan makanan ataupun apa-apa sahaja bantuan sumbangan ini kepada golongan yang memerlukan. Ada yang merakamkan gambar ataupun video dan kemudian tular di media sosial. Ini mendapat perhatian kan, dan kita juga selain daripada aspek keselamatan yang seperti Datuk titik beratkan tadi, kita juga ingin lihat daripada aspek maruahnya di situ. Kita lihat bukan sahaja NGO, individu, tetapi sekarang juga ada ahli politik yang mungkin menularkan gambar mereka bersama dengan gelandangan dan juga orang miskin. Dari aspek maruah pula, apa ataupun bagaimana Datuk Mudirah lihat kesannya apabila gambar-gambar mereka ini menular di media sosial? Ada yang rasa upset kan, kenapa gambar nanti I kerja. Ada juga macam tak, atau kenapa you pergi beratur kat situ. Yang begitu ke saya ni selalu macam nenek dia orang lah kan, kena tegur macam tu. Kenapa ni pergi buat macam tu? Saya tak tahu. Nanti korang pergi office, dia orang ketawakan saya pula. Tu siapa suruh buat? Tu anak siapa pula itu lagi, dia keluar dah. Nampak berebut. Saya pun marah tegur. Dia kenapa ni budak ni kata, orang kata tak ada rumah. Lah tak tahu lah mami. Tu lah. Jadi kadang-kadang dia orang tak sedar bila ada macam tu. Dia macam suasana pesta kan. Dia seronok aja. Pergi aja berebut. Dia orang macam camping kat situ. Lepas tu dah awal pagi balik lah. Kita tak nak dia fikir yang tu macam pesta. Kita kena fikir, kalau nak buat betul-betul, macam di BKL cadangkan, pergi buat dekat pusat khidmat di Medan Tuanku. Buat kat situ, buat cara betul-betul, ikut pukul berapa, bagi tahu betul-betul, ada SOP-nya. Jadi, ya memanglah kalau nak buat video, taklah nampak seronok. Tapi, hasratnya, niatnya sampai juga kan. Ya, Datuk Mudirah, akhir sekali kita ingin melihat secara keseluruhannya. Kita lihat apa yang diumumkan oleh DBKL ini diterima relatively agak baik oleh golongan NGO untuk untuk mengaturkan secara lebih strategik sumbangan makanan yang diterima pada bulan Ramadan ini. Kita ingin lihat sepanjang tahun yang lepas sejak PKP dikuatkuasakan, mungkin ada sedikit isu-isu antara pihak berkuasa dan juga pihak NGO on the ground ini. Bagaimana untuk kita nak lihat kerjasama yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik antara kedua-dua pihak ini. Bagaimana Datuk melihat kerjasama itu ada sebarang evolusi, pembaharuan dan penambahbaikan sepanjang setahun yang lepas ini ketika PKP dikuatkuasakan sehinggalah ketika ini? Saya rasa ada collaboration yang lebih lebih rapat, sebab kita bukan sahaja bantu gelandangan yang masih di tepi jalan. Ada lagi program lain di mana operasi penyelamat mereka dan program untuk transformasi. Kalau pihak Asrawani tengok pun ada di Anjung Kelana yang mana usaha untuk buat urban farming. Jadi sudah ada banyak kolaborasi di mana kita cuba membantu bukan saja bagi makan dan seterusnya. Macam mana nak train mereka, mana yang ni urban farming. Mungkin ada lain-lain lagi. Dulu ada bagi job matching. Tapi mesti tarik lagi minat yang ad hoc group sama. Kalau macam nak membantu, apakah cara yang paling baik untuk membantu? Kita bukan sahaja makanan. Kita sebenarnya yang paling kita risau sekarang adalah budak-budak yang dah tercicir dari sekolah. Dia takkan balik dah ke sekolah. Macam mana kita nak bantu mereka, nak ajar mereka supaya mereka boleh baca, boleh kira. Dan besoknya nanti ada some employable skills. Yang tu yang kita paling bimbang sekarang. Yang bagi makan ini adalah satu cara untuk mendekati mereka supaya kita akan dapat terus bersama mereka untuk membantu yang anak-anak kecil ni. Bukanlah kata kita bagi makan sampai situ aja. Bagi untuk Ramadan sampai situ saja. Jadi yang kita punya mission dan vision tu lebih jauh lagi pada tu. Jadi kita mesti sama-sama
yang mana ad hoc ke siapa ke, tengok macam mana budak-budak ni cepat besar. Janganlah kita berajar mereka cara duduk di tepi jalan, tunggu free handout saja. Kita ajar mereka macam mana mereka patut belajar sesuatu. Skill, tak kisahlah fotografi ke apa. Tapi mesti ada skill, employable skill, supaya masa depan mereka, diorang ni bukanlah nanti wasted labor force. Kita kena fikir semua tu. Ya, nak bagi makan dalam bulan Ramadan memang seronok. Tapi kita mula dari situ. Tak apa. Kita beralah, mula dari situ, mari kita sama-sama buat. Okey, orang ni nak bagi makan, saya bagi lain. Macam tu. Ya. Ya, Datuk Munirah, nampaknya kita bukan saja perlu melihat kepada bantuan secara one-off, tetapi pastinya kita perlu melihat penyelesaian secara lebih struktural, secara lebih mendalam bagaimana untuk kita bantu memperkasakan mereka, empower golongan yang memerlukan ini supaya mereka boleh membantu diri sendiri. Terima kasih kepada Datuk Munirah Abdul Hamid, Pengasas Pertiwi Soup Kitchen, mengulas mengenai langkah di BKL untuk menetapkan 3 lokasi untuk pengagihan makanan dan sumbangan kepada golongan miskin dan gelandangan di Ibu Negara pada bulan Ramadan. Dan selepas ini, kita akan kupas lebih lanjut selain daripada aspek bantuan, kita ingin lihat bagaimana pula untuk aspek amalan ibadah dan juga isu-isu semasa yang melingkari masyarakat komuniti Islam dalam kita berbaki hanya beberapa hari lagi sebelum bulan Ramadan. Kita akan mengupas lebih lanjut dalam fokus minggu depan. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam fokus minggu depan bersama saya Naila Huda, dan pastinya Astro Awani akan membawakan banyak laporan menyelusuri ketibaan bulan Ramadan pada minggu depan. Dan buat kali kedua, bulan Ramadan disambut di seluruh dunia dalam norma baharu ketika kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19. Dan mengambil kira pengalaman yang dialami tahun lepas, banyak perkara yang boleh dijadikan iktibar untuk masyarakat umat Islam terus memperbaiki amalan ibadah pada tahun ini. Dan pada jam ini kita ingin melihat bagaimana untuk kita memanfaatkan bulan Ramadan serta juga beberapa isu-isu sosial semasa yang membelenggu masyarakat Islam di Malaysia. Bagaimana bulan Ramadan ini boleh memberi ruang untuk kita menambah baik diri kita, bukan sahaja dari sudut amalan ibadah, malah juga dari sudut kepentingan sosial komuniti secara lebih menyeluruh. Dan untuk itu saya bersama dengan Ustaz Engku Ahmad Fadzil, ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih bersama saya dalam fokus minggu depan. Kita lihat ini bukan pertama kali kan kita menyambut ketibaan bulan Ramadan dalam norma baharu dengan kes COVID-19 masih lagi agak tinggi. Dalam pandangan Ustaz, apa pengajaran yang boleh kita ambil dari pengalaman tahun lepas untuk kita tambah baik lagi tahun ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, dalam tahun kedua kita menyambut Ramadan dan insya-Allah hari raya juga dalam suasana norma baru. Pertama, kita dapat mengambil iktibar bahawa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di dalam takdir dan ketentuan Allah. Satu masa dahulu mungkin kita tidak terbayangkan kalau bulan puasa kita berkurung di rumah, kita tidak ke mana-mana, apatah lagi kalau hari raya memang sudah menjadi satu budaya kebiasaan di tempat kita, iaitu budaya balik kampung. Jadi untuk suasana baru ni kita kena patuh kepada SOP dan kita kena mind setting awal-awal bahawa kita akan beraya tanpa budaya balik kampung yang kita amalkan dalam tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak bermakna ia tidak ada hikmah, kerana kalau sebelum ini kita balik kampung ada kebaikan kita berjumpa dengan ibu bapa, sanak saudara. Apa salahnya pada tahun ini yang mana kita tidak berpeluang, kita ambil peluang untuk mengenali jiran tetangga. Bahkan kalau di Kuala Lumpur misalnya, tidak jarang orang-orang di Kuala Lumpur barangkali tidak sempat kenal mengenal antara jiran setaman, tetapi apa kata pada Ramadan ini, pada hari raya ini diambil kesempatan untuk kita saling kenal mengenal dengan jiran tetangga. Dan oleh kerana suasana SOP begini, mungkin kita boleh lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang dituntut dalam bulan Ramadan, seperti memperbanyakkan membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan seumpama dengannya. Kalau tidak face to face pun sudah popular sekarang ini melalui aplikasi-aplikasi secara online. Pandangan Ustaz, apa ibadah yang kalau kita nak lihat kan sering umat Islam mungkin agak keliru antara adat dan apa sebenarnya tuntutan agama kita ke bulan Ramadan ini, atau mungkin ada cara untuk kita integrate antara kedua-dua ini?
Baik, bila kita sebut tentang adat, dia ada satu kaedah ya dalam agama kita yang menyebut al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu menjadi rujukan di dalam menetapkan hukum. Berarti Islam bukan datang untuk abolish all kind of adat, tidak. Islam hanya abolish, hanya menghapuskan adat-adat yang bercanggah dengan syariat. Jadi memang ada setengah adat itu memang dasarnya daripada syariat. Contohnya bulan Ramadan menjadi kebiasaan untuk orang menjalankan majlis-majlis tadarus Al-Quran. Majlis-majlis saling membaca Al-Quran, saling membetulkan bacaan masing-masing, itu memang ada sandaran dari syarak. Ada kalanya juga adat ini hanya sandaran umum. Misalnya di tempat kita, selain daripada menjalankan solat sunat tarawih, orang-orang kita selalu selang-selang tarawih itu mereka berselawat. Ini sudah jadi adat kebiasaan. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mana dalam agama menyuruh kita supaya berselawat selang-selang tarawih, tetapi selawat ini satu ibadah yang dituntut supaya kita memperbanyakkan. Jadi adat sebegini boleh dikekalkan. Juga adat-adat yang biasa, misalnya satu masa dahulu boleh kita hidupkan kembali dalam suasana sekarang dengan menjaga SOP, iaitu adat menghantar juadah berbuka puasa. Saya masih ingat masa kecil-kecil dahulu, ibu minta bawa juadah buka puasa ke rumah jiran, dan jiran juga sebagai tanda terima kasih memberikan sedikit juadah buka puasa kepada kita. Ini satu adat yang secara khusus tidak ada sandaran ataupun dalil yang khusus menyuruh demikian, tetapi kan sedekah bersedekah, hadiah menghadiah itu satu perkara yang digalakkan dalam agama. Tetapi kalau adat yang haram, misalnya berpoya-poya, ataupun misalnya saya ingat masa saya di negara Arab dahulu sambung belajar, dia ada satu budaya dipanggil sahar layali Ramadan. Berjaga pada waktu bulan Ramadan dah jadi satu budaya menyebabkan mereka itu akhirnya terlepas kewajipan solat fardu subuh. Adat sebegini perlu ditinggalkan. Ataupun adat yang sia-sia. Misalnya mesti nak tukar langsir, mesti nak tukar perabot baru. Yang itu tidak semestinya. Kalau kita nak amalkan boleh, tapi kita pastikan jangan sampai membazir. Mungkin kita boleh sedekahkan perabot yang lama kepada orang yang memerlukan, atau lebih afdal kalau yang baru kita hadiahkan kepada orang lain supaya suasana kebaikan itu dapat dikongsi lebih ramai orang lagi, insya-Allah. Ya, menarik Ustaz highlight tentang isu pembaziran itu kan, dan kita nak lihat selain daripada usaha itu untuk memantapkan lagi amalan ibadah, mungkin kita juga boleh lihat daripada aspek isu-isu sosial yang kita lihat giat dibincangkan dalam kalangan masyarakat umat Islam yang mungkin kita boleh lihat menjadi iktibar, dan antaranya termasuk penggunaan unsur-unsur agama ini, misalnya mungkin menggunakan label Muslim friendly. Dan pada bulan Ramadan ini dan menjelang musim perayaan, bagaimana kita nak lihat masyarakat boleh bersikap lebih berhati-hati dan juga bertanggungjawab dalam mencampurkan elemen agama dan perniagaan. Baik. Satu hakikat yang kita tidak boleh nafikan bahawa kalau agama Islam is a way of life. Agama Islam itu dia ada dalam segenap aspek kehidupan. Jadi it's very important to strike a balance untuk mengimbangi antara kita berada di atas landasan agama, bermana tindak tanduk kita, berniagakah, berjirankah ataupun hatta berpolitikkah, perlu mengikut landasan agama, dengan kita memperalatkan agama untuk kepentingan peribadi. Kita kena bezakan. Misalnya dalam isu melabelkan produk yang kita perniagakan sebagai Muslim friendly. So di situ ada pro and kontra, sebab kalau memang itu satu description untuk memudahkan orang-orang Muslim memilih produk yang sesuai dengan mereka. Kita ambil contoh yang mudah, misalnya logo halal. So bagi orang Islam, isu halal makanan yang dimakan itu sangat penting. Jadi bila ada logo halal, adakah kita nak mengatakan produser logo halal itu sedang menunggang agama? Tidak, kerana itu kan untuk memberitahu kepada orang Islam, you can use my product because kita dah jalankan prosesnya certified halal. Yang kita tak mahu, ada logo halal tetapi sebenarnya tidak halal. Kan baru-baru ini negara kita dihebohkan dengan isu kartel daging yang sebenarnya tidak halal, tapi bagaimana, entah macam mana mereka buat, lalu dilabelkan halal, yang itu tidak betul. Misalnya lagi, produk-produk yang keluaran bukan Islam, tetapi diberi gambaran seolah-olah itu produk orang Islam. Mungkin dinamakan cap masjid, cap tu imam, cap Bilal, atau digunakan tulisan Jawi semata-mata untuk mengaburi mata. Padahal orang yang sama barangkali tidak menyokong kepada penggunaan tulisan Jawi.
tapi dalam rangka untuk mengaut keuntungan, mereka memberi gambaran seolah-olah produk yang mereka pasarkan itu adalah produk yang suci, yang halal dan sebagainya. Itu sangat penting. Misalnya mungkin kerajaan boleh mengkaji akta perihal dagangan, memperkemaskan lagi supaya masyarakat tidak tertipu semata-mata dengan label. Dia bukan dalam dunia perniagaan sahaja, bahkan orang kadang-kadang menyalahgunakan agama untuk mendapat populariti, untuk mendapat sokongan dan juga pengaruh. Misalnya dilabelkan, oh ini adalah produk sunnah. Kalau kami adalah ustaz sunnah, program kami misalnya perkampungan sunnah dan sebagainya, bagus label sunnah itu, tapi dipastikan isinya itu betul-betul sebagaimana yang diajar oleh agama kita. Kita bimbang label-label ini, mungkin bahkan label pakar juga kadang-kadang orang tidak segan. Saya misalnya melabelkan diri saya pakar usul fiqh, pakar ahli tafsir, pakar ahli hadis dan sebagainya, sedangkan saya hanya belajar sedikit sebanyak sahaja. Ini antara ciri-ciri yang kita perlu elakkan. Masing-masing, baik peniaga, pejuang, ahli politik, ahli masyarakat, menjadikan agama sebagai landasan patuh kepada hukum, bukan menyalahgunakan agama untuk habuan dunia. Baik, terima kasih Ustaz Engku Ahmad Fazil Ali, merupakan ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Pahang, mengulas sedikit sebanyak tentang persiapan kita menjelang bulan Ramadan pada minggu akan datang. Dan itu antara fokus yang saya bawakan dalam Fokus Minggu Depan. Bersama saya Naila Uda, kita jumpa lagi. Salam hormat.